selamat sejahtera and welcome back to my channel. Kepada yang baru saja singgah di channel YouTube saya, jangan lupa untuk subscribe. And kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Seperti korang nampak kat belakang saya ni, sekarang ni saya hanya menunjukkan rak sahaja sebab ikan dah banyak yang terjual semenjak saya post video yang saya tunjukkan ikan saya itulah. Jadi tinggal sedikit saja saya boleh tunjukkan dekat korang untuk yang ada untuk jualan. Tidak banyak betina, tinggal sikit. So saya adjust balik. Okay, jadi itu sajalah ikan yang tinggal untuk jualan. Okay, seterusnya kalau ada orang yang teringin nak rak ni, and korang boleh COD di Hulu Selangor, di Bukit Beruntung, korang boleh terus komen kat bawah lah. Serius buyer only yang nak rak ni. Sebab sekarang pun dah ramai sangat yang WhatsApp saya. So saya harap orang serius yang betul-betul nak rak ni, breeder yang baru nak buka farm ke, korang memerlukan, korang boleh bagi tahu saya lah. Okey, sebenarnya untuk video pada kali ini kita nak bincangkan tentang satu penyakit ikan laga yang paling orang kata dahsyat, antara penyakit yang memang sakit hati lah, memang susah sangat dirawat, iaitu sisik nanas ataupun kita sebut dropsy. Okey, penyakit dropsy ni adalah penyakit di mana kegagalan buah pinggang ikan lah untuk hadam makanan. Okey, jadi penyakit dropsy ni bukan sahaja ada dekat ikan laga, kebiasaannya dia jadi dekat banyak jenis ikan hiasan. Ikan emas pun ada jadi juga. Banyaklah ikan hiasan yang boleh terkena penyakit dropsy ni. Jadi untuk video pada kali ini kita akan bincangkan tentang penyakit dropsy, mengenai punca, lepas tu macam mana kita nak atasi, lepas tu macam mana simptom-simptom kan. So untuk video kali ini kita akan belajar pasal dropsy. Tetapi dekat rumah saya ni tak banyak sangat ikan. And satu lagi, saya memang jarang dapat ikan yang terkena dropsy, alhamdulillah. Tapi pada video kali ini kita akan buat demo rawatan, cara kita nak rawat ikan yang kena dropsy. Tapi kita buat demonstrasi saja sebab saya tak ada ikan yang dropsy lah. So jom. So untuk tanda-tanda penyakit dropsy, saya tiada simpan sebarang video mengenai atau gambar-gambar dropsy. Jadi saya minta bantuan daripada grup Lokman Hakim Beta Group, iaitu grup WhatsApp. Jangan tanya grup tu dah penuh. Saya ada plan nak buat lagi satu grup, tapi tak tahu lagi, tengoklah macam mana. So untuk grup WhatsApp ni saya dah minta tolong diorang hantarkan gambar dan juga video mengenai dropsy. Jadi korang boleh tengoklah macam mana bentuk ikan-ikan ni, bentuk ikan yang terkena dropsy. Okey, kebanyakannya ikan-ikan ni diorang sisik diorang ni akan terbuka tau. Akan terbuka macam nenas punya bentuk tu. Dia punya sisik akan terbuka. Memang agak kita rasa macam macam tu kan. Lepas tu selain daripada tu, dia punya badan akan nampak kembang lah, macam gemuk kan, macam ni. Dia nampak macam kembang, macam gemuk sangat. Lagi satu, dia tiada selera. Maksudnya dia tak nak makan, macam tu lah. Jadi itulah orang kata tanda-tanda ikan yang terkena dropsy. Kalau korang nampak ikan korang sisik terangkat tu, kena dropsy lah tu. Baik, seterusnya punca dropsy ni macam mana boleh datang kan? Okey, sebenarnya dropsy ni dia terhasil daripada bakteria, iaitu disebabkan oleh kualiti air yang kita tak jaga. Maksudnya terlebih amonia di dalam air. Maksudnya dia punya najis tu kan. Najis-najis tu kita tak tukar air, dah keruh. Tu boleh menyebabkan dropsy lah, bakteria. Maksudnya kualiti air yang tak berapa bersih.
Okey, seterusnya punca dropsy ni adalah datang daripada bakteria daripada makanan. Okey, sebagai contoh kita bagi bloodworm kan, bloodworm kita bagi ikan makan bloodworm. Okey, so kualiti air akan jadi kotor tau disebabkan oleh darah daripada cacing tu lah yang menyebabkan kualiti air dia jadi kotor. Lepas tu bakteria-bakteria dalam air tu yang menyebabkan penyakit-penyakit lah seperti dropsy. Selalunya kalau kita ada buat breeding ataupun kita buat farm kan, kalau ada farm, biasanya ikan-ikan yang dalam community tank atau kita boleh kata dalam satu bekas, kita breed kan ikan yang umur 2-3 bulan, 2 bulan lebih macam dalam satu bekas tu, kebanyakannya antara diorang banyak-banyak tu akan ada kena dropsy lah. Sebab bila ikan dah banyak, kualiti air susah kita nak jaga kan. Takkanlah tiap-tiap 3-4 hari kita nak tukar community tank punya air tu. Jadi kebiasaan ni ikan yang terkumpul-kumpul ni lagi terdedah dan lebih mudah untuk terkena dropsy. Tapi ikan yang seekor-seekor kita bela pun bukan kata tak boleh kena lah, tetap akan kena dropsy kalau kita tak jaga kualiti air. Jadi kaedah rawatan dia, kalau ikan yang kena tu daripada bekas komuniti, jadi kita kena asingkan dia daripada kawan-kawan dia, masukkan dalam bekas lain. Okey, lepas tu sebelum kita masukkan dekat tempat kita nak rawat tu, pastikan kita basuh bekas yang kita nak letak itu sebersihnya. Kalau boleh kita jemur pun tak apa, bagi bunuh bakteria. Okay, lepas tu maksud saya jangan, kalau boleh jangan letak sabun lah. Takut ada bau-bau sabun kan. Saya memang tak pernah guna sabun lah untuk basuh air ikan. Kita basuh bersih-bersih, lepas tu jemur. Make sure kalau nak letak sabun, lepas tu nak jemur pun boleh, tapi jangan ada bau sabun tu lah. Sebab itu adalah chemical. Okay, so lepas kita dah basuh bekas tu, kita set up air, gunakan air yang bersih, tiada klorin. So bila air yang bersih, insyaAllah lah kandungan bakteria jahat tu berkurang. Lepas tu bila letak ada klorin, kita masukkan garam biru ataupun garam kuning. Garam kuning lebih bagus. Garam kuning ni dia tak ada dekat semua kedai ikan. Dia biasanya datang daripada Thailand, tak saya. Ini barang import dari Thailand, garam kuning ni, kalau tidak silap saya lah. Okay, biasanya garam kuning ni lebih baik daripada garam biru untuk rawatan. Jadi korang boleh guna mana-mana, garam biru atau garam kuning. Lepas tu kita masukkan dalam satu sudu kalau bekas macam SU tank kan. Tapi air, kita tukar air bersih tu jangan terlalu tinggi separuh pun tak apa. Jangan tinggi-tinggi sangat, sebab biasanya ikan yang terkena dropsy ni dia dalam keadaan pasif atau kita kata lemah lah, dia tak banyak bergerak. Jadi untuk elakkan dia banyak pergerakan dan naik ke atas, ambil oksigen turun, baik kita rendahkan sikit. So dia naik pun tak tinggi sangat, tak menggunakan banyak tenaga. Jadi kita boleh insyaAllah lebih panjang lah jangka hayat dia. Lepas kita letakkan garam, seterusnya kita boleh masukkan ikan lah. Kalau kita masukkan ikan tu, insyaAllah dia akan bertambah baik. Lepas tu jangan lupa untuk tukar air setiap hari. Setiap hari kita tukar air untuk pastikan kandungan dalam bekas tu, air tu sentiasa bersih dan jauh daripada bakteria jahat, termasuk amonia daripada najis dia. Jadi insyaAllah bila kita tukar air hari demi hari akan nampak perubahan lah. Dia punya sisik yang terbuka tu akan lebih tutup, badan yang kembang akan jadi kecil sikit, dan dia dah boleh start makan lah. Jadi sepanjang rawatan tu kalau boleh jangan bagi makan, ataupun kalau nak bagi makan jangan letak banyak-banyak, sebab nanti boleh mengurangkan kualiti air tu juga kalau letak makan. Kalau letak pelik kan dia akan kembang, lepas tu kualiti air tak bagus lah. Jadi macam tu adalah cara-cara rawatan untuk ikan yang terkena dropsy. Korang boleh cubalah, tapi saya tak jamin lah, saya tak kata 100% ikan boleh hidup. Dia bergantung pada ikan tu juga. Okay guys, so ikan ni bekas dia dah kotor ni, so kita akan buat demo. Konon-konon dia ni kena dropsy lah. Kau berlaku jadi dropsy boleh? Kena dropsy boleh? Okay, so dia kata boleh. Okay, first step kita kena sediakan satu bekas untuk dia. Jom. Ini bekas dia tadi. So kita akan basuh. Okay, kita akan basuh bagi bersih tau. Make sure betul-betul bersih. Nanti saya kena tutup kamera lah. Okay guys, so kita akan basuh bersih-bersih air panas lah. Cuaca panas, air tangki panas. Okay, so kita basuh bersih-bersih.
Kena pastikan sebab tu kita kena guna kain, and kita boleh gosok setiap bucu-bucu yang ada. Biasa kotoran kat bucu-bucu ni kita selalu tertinggal. Okey, sekarang keadaan bekas ni dah bersih. So seterusnya kita perlukan air yang bersih. So kita isi je air paip. Biasa saya guna anti-klorin lah. And untuk ikan yang terkena dropsy ni, air jangan tinggi-tinggi. Saya akan buat tinggi ni pun okey lah. Ni pun dah kira tinggi dah untuk ikan yang kena dropsy. Rendah lagi pun boleh. Tapi sebab ikan ni pun menyamar jadi dropsy, so jom. So bekas ni masih ada klorin jadi kita akan masukkan anti-klorin. Tuangkan anti-klorin sikit saja okey, cukup. Anti-klorin yang lebih-lebih, nanti koyak teruk. So lepas kita masukkan anti-klorin, kita kena masukkan gula. Kena masukkan garam biru atau garam kuning. Tapi saya tak ada kedua-dua garam tu, sebab saya tak ada ikan yang sakit lagi setakat ni. Biasanya saya ambil rumah seafood saya je garam kuning. So kita akan letak garam biasalah, tapi tak perlu banyak sangat. So cubitan begini pun dah cukup. Tak banyak sangat So kita dah masukkan garam. So seterusnya, lepas kita masukkan garam, kalau boleh garam kuning atau garam biru lepas tu kita akan ambil ni daun ketapang yang kita cuci hari tu. Ni saya baru rebus lagi. So kita akan masukkan dalam ni masukkan dalam ni satu. Masukkan. Jadi macam ni lah setup untuk orang kata ikan yang kena dropsy. Tapi kalau boleh daun ni selai je cukup. Selai saja, sebab kita nak tukar hari-hari. So jangan bazir. Macam ni pun dah cukup. Lepas tu kita dah boleh masukkan ikan. Mana ikan kita yang dropsy tadi? Yang konon-kononnya dropsy tu. Okay, so ni saja je letak dia dekat shoot tank. Okay, ni kan dropsy kita jangan bagi dia stress ni, asal dia flare, ya Allah. So kita akan ambil sauk dan masukkan dia ke dalam bekas lah. Op. Good boy. Lah setup untuk kita nak bagi ikan kita sihat. Kalau boleh lagi rendah pun lagi okey sebenarnya. Tak guna banyak tenaga lah untuk dia naik ke atas ambil oksigen. So bila kita nak letak sederet dengan ikan lain, jangan lupa letak hadang, okey? Letak penghadang. Guys, korang ingat tak ikan yang kita gerum warna tu? Jom kita tengok sekejap. Buka hadang. Come on, flare sikit. Warna saya tak perasan lagi lah, sebab saya tak pernah tengok bawah lampu atau air jernih. So tak tahulah saya. Ini kan yellow sebelah ni. Yellow tapi dia daripada yellow, line yellow, baru nak naik. Tak nampak lah, dia duduk belakang-belakang. And yang ni pula ikan saya main cross, dia nampak macam embellish tau. Tengok. Nampak macam embellish. Okey bang, ikan saya tak kena dropsy lagi bang. Macam mana saya nak elakkan ikan saya daripada kena dropsy? Cara untuk elakkan, maksudnya langkah pencegahan, kita kenalah sentiasa memastikan kualiti air itu terjamin lah. Dengan cara kita jangan melambat-lambatkan waktu untuk basuh air ikan. Lepas tu kita juga jangan bagi makan terlalu banyak, sebab boleh makanan yang tak habis tu boleh orang kata merosakkan kualiti air. And satu lagi, apa saya boleh katakan, kalau kita bagi bloodworm tu, kita cuci dulu cacing tu, bagi kandungan darah dekat dalam cacing tu berkurang ataupun tak ada langsung, baru kita bagi dekat ikan. Jadi bakteria daripada darah tu tak adalah mengganggu condition air. So sebenarnya paling penting sekali kualiti air dan penjagaan kuantiti makannya. Okay.
Jadi sekadar itu sajalah perkongsian untuk video pada kali ini. Kita kupas dan membincangkan tentang penyakit dropsy, di mana penyakit yang antara yang berbahaya untuk ikan kita, yang sangat suka untuk dirawat. Jadi saya harap dapat membantu serba sedikit korang yang berada di rumah sana. Okay, saya harap korang dapat amalkan rutin rawatan itu kalau ikan korang ada dropsy. Okay, insyaAllah saya doakan ikan korang sihat, amin. So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah next video kita akan kongsikan dengan konten-konten yang menarik. Assalamualaikum, bye, see you next video. Alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim, and korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.